Pengucapan awam dalam talian memiliki tujuan yang sama dengan pengucapan awam bersemuka, iaitu untuk memberitahu, memujuk dan juga menghibur. Terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh sarjana tentang pengucapan awam dalam talian ini. Antaranya ialah Lin yang memberikan definisi pengucapan awam dalam talian ini sebagai pidato digital, iaitu pidato awam yang digerakkan oleh idea yang utama, penyampaian secara lisan dan juga ditempatkan pada platform media baharu. Oleh kerana pidato digital ini memerlukan kenyataan umum, tujuannya akan ditentukan oleh bagaimana maklumat disusun untuk disampaikan kepada audiens. Pengucapan awam bersemuka berlaku dalam konteks yang sangat berbeza. Jika perucap menyampaikan ucapannya secara langsung di hadapan audiens, pengalaman yang dialaminya adalah dalam waktu yang sebenar. Keadaan yang sama turut berlaku sebenarnya dalam pengucapan awam dalam talian, iaitu mereka ini boleh melihat di antara satu sama lain dan berinteraksi dalam masa yang sebenar. Contohnya dalam majlis perasmian, perasmian di persidangan, di seminar, konferens dan sebagainya. Sekiranya ia melibatkan tetamu kehormat yang datang untuk merasmikan majlis ini dan mereka ini menggunakan aplikasi Zoom ataupun Webex ataupun Teams dan sebagainya, apa sahaja aplikasi yang digunakan untuk bersemuka secara dalam talian ini, semua peserta yang mengambil bahagian dalam menonton persidangan ini boleh melihat secara langsung, boleh berinteraksi dan juga boleh mendengar ucapan perasmian serentak. Dan konsep ini dinamakan sebagai segera ataupun synchronize. Berbeza dengan kaedah segera ataupun synchronize tadi, istilah yang digunakan adalah asynchronous ataupun tidak segera, iaitu ucapan tersebut dirakam terlebih dahulu dan ditonton pada masa yang berbeza ataupun masa yang tertunda. Tidak segera ataupun asynchronous ini adalah komunikasi yang menggunakan beberapa platform seperti email, forum, blog, ataupun saluran video sosial yang agak popular pada hari ini seperti YouTube, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Dalam kaedah asynchronous ini, ia tidak terikat dengan masa dan tidak tetap dan boleh ditonton bila-bila masa sahaja. Contohnya saya ambil YouTube sebagai saluran video sosial yang popular pada masa sekarang. Audiens boleh melihat rakaman ucapan tadi mengikut kesesuaian masa yang mereka ada. Dalam pengucapan awam dalam talian ini, terdapat 3 ciri utama yang perlu diberi perhatian. Yang pertama adalah penyampaian lisan. Penyampaian secara lisan ini adalah kunci utama pengucapan awam dalam talian. Khususnya apabila terdapat program yang melibatkan webinar ataupun persidangan video yang diadakan dalam bentuk slide. Kadang-kadang audiens ni akan terganggu apabila penggunaan slide yang berlebihan kerana tidak dapat melihat mimik muka ataupun ekspresi wajah perucap tadi, dan juga mereka tidak dapat bertembung mata dengan perucap. Yang kedua adalah penyampaian bukan lisan.
Perucap juga harus mengambil kira penggunaan alat bantu pengajaran seperti slide ataupun juga jika terdapat laman susawang yang boleh dicapai oleh audiens mereka. Oleh kerana itu, peranan kamera sangat penting. Sama ada kamera yang diletakkan secara manual ataupun kamera yang telah pun terbina di dalamnya seperti pada telefon pintar. Kerana kamera ini dapat membantu audiens untuk melihat wajah perucap, mimik muka, pergerakan bibir, tangan dan sebagainya dapat membantu dan mengukuhkan tumpuan mereka kepada persidangan video ataupun pengucapan dalam talian yang sedang disampaikan. So, penggunaan lebih daripada satu kamera sangat baik kerana ia dapat membantu audiens untuk melihat wajah perucap dari perspektif ataupun sudut yang berbeza-beza. Yang ketiga adalah pelibatan audiens. Pihak yang sangat berpengaruh dalam pengucapan awam bersemuka dan dalam talian adalah audiens. Biarpun dalam jumlah yang kecil ataupun sedikit. Mungkin 5 orang, 10 orang, 20 orang ataupun tidak lebih daripada 50 orang. Dan jumlah itu semakin bertambah apabila topik yang disampaikan adalah topik yang sangat relevan dengan keperluan dan kehendak audiens yang mendengar dan melihat pengucapan awam dalam talian tadi. Di sinilah perucap perlu memainkan peranan mereka untuk menarik minat audiens, mengekalkan tumpuan mereka terhadap ucapan yang disampaikan dan menikmati ucapan tersebut sehinggalah ke akhir program. Dan teknologi digital yang ada pada hari ini telah menyelesaikan banyak masalah untuk audiens memberi tumpuan kerana kita telah pun didedahkan, telah pun diberikan pelbagai sumber aplikasi ataupun apps untuk membantu audiens memahami dan juga dapat memberi tumpuan kepada ucapan yang disampaikan sama ada dalam bentuk synchronize ataupun segera dan juga asynchronous, iaitu tidak segera.